Saya Nordin Liana Widianan. Hari ini akan menemui seorang pelajar dari Universiti Selangor Lestari Jaya yang beragama Kristian. Okey, saya akan bertanyakan kepada beliau beberapa persoalan berkaitan agama yang dianut. Okey. What is your name? Camelia. Camelia, okey. Camelia, boleh tak bagi tahu kat saya sejauh manakah awak faham tentang kepercayaan agama awak? Okey. Pasal agama saya diajar sejak kecil lagi daripada ibu bapa saya, dan mereka telah memberikan saya didikan agama Kristian sejak kecil, dan saya sekarang berumur 21 tahun dan sekarang saya sendiri mengambil langkah untuk memahami dan membuat kerja-kerja kepercayaan yang perlu dilakukan mengikuti apa yang diajar oleh ibu bapa dan orang tua-tua yang dahulu. Tanpa sebarang persalahfahaman, saya selalu mementingkan agama saya dan menghormati agama lain juga. Jadi itu adalah pendapat beliau tentang kepercayaan agama beliau sejak kecil lagi. Seterusnya saya akan tanyakan kepada beliau apakah yang awak tahu dan faham berkenaan agama Islam dan orang Islam kat Malaysia ni. Okay, agama Islam yang saya tahu pasal agama Islam ialah agama rasmi di Malaysia, dan juga agama Islam ialah rakyat yang lebih ramai daripada agama yang lain. Mereka lebih memberikan tumpuan kepada kepercayaan mereka, iaitu bersembayang dan juga pelbagai kepercayaan yang dilakukan oleh mereka. Mereka sangat memahami agama lain dan juga memberikan perluasan untuk agama lain juga, dan tidak sangat berfikir pasal agama lain dan mengutamakan semua rakyat sebagai setara, tiada perbandingan yang dilakukan. Jadi itu adalah pendapat beliau tentang agama Islam itu sendiri. Dan akhir sekali persoalan saya adalah apakah cadangan Camelia tentang cara yang terbaik untuk kita pupuk keharmonian antara agama kat Malaysia ni? Okay. Pelbagai aktiviti yang boleh dilakukan untuk mengeratkan silaturahim, iaitu dengan mengadakan kempen ataupun kerja-kerja amal yang boleh dilakukan bersama agama lain. Dengan itu ia dapat mengeratkan hubungan antara agama lain dan juga tiada perselisih fahaman antara agama lain. Ia dapat memahami satu sama lain dan juga dapat meningkatkan tahap tiada pergaduhan yang akan berlaku. Mereka akan saling memahami dan juga memberikan keluasan dan juga kehormatan kepada agama lain juga. Jadi kita dapat tahu kat Malaysia ni berbagai agama yang berada di Malaysia. Jadi keharmonian perlu dipupuk supaya ia dapat tiada sebarang persalahfahaman dan pergaduhan antara agama dan agama. Jadi itu sahaja soalan yang saya telah diberikan kepada Camelia, dan terima kasih atas pendapat Camelia dan sanggup berkongsi apa pendapat ini kepada saya. Welcome, thank you so much. Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya akan menemui seorang mahasiswi UNISEL berkaitan orang yang menganuti agama Hindu. Sebelum saya menemui mahasiswi tersebut, saya ingin beliau memperkenalkan diri dahulu. Nama saya Mishalini, anak bapa Hari Krishnan. Saya mengambil diploma dalam pendidikan awal kanak-kanak di Malaysia. Jadi kita akan terus ke soalan yang pertama. Tadi siapa nama? Misha. Okey, Misha. Apa yang Misha faham dan apa yang Misha amalkan kepercayaan agama Misha? Seperti kita tahu, dalam Malaysia pun kita ada banyak koil, ada banyak
tempat sembahyang. Lagipun kita ada cerita-cerita sejarah macam contohnya ada Ramayana, Mahabharata, contoh macam tu. So kita percaya dengan cerita-cerita yang bersejarah tentang Tuhan kita dengan kan ada koil semua kan. Ada koil, ada tempat bersembahyang lah, so kita percaya melalui itu. Melalui cerita-cerita tersebut. Okey. Soalan yang kedua pula, apakah yang Misha tahu dan faham berkaitan agama Islam kat Malaysia ni? Apa yang saya faham, agama Islam iaitu perempuan mereka akan mesti kena pakai tudung. Kena tutup aurat. Mereka akan sembahyang sebanyak 5 kali. Itu je. Okey. Terima kasih. Dan soalan terakhir, apakah cadangan Misha cara yang terbaik untuk kita pupuk keharmonian antara agama-agama kat Malaysia ni? Cadangan saya, semua agama kena hormatkan agama lain. Kita ada budaya yang utama dalam Malaysia kita adalah Chinese, Melayu dengan India. So tiga-tiga kaum ni kita akan bagi hormat kepada mereka. Jangan bully ke apa ke, kita kena hormatkan mereka, kepercayaan mereka. Jadi itu sahaja temu bual kita pada hari ini. Terima kasih Misha kerana sudi untuk ditemu bual oleh saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menemui mahasiswi UNICEF, iaitu kawan saya sendiri yang menganuti agama Islam, untuk menjawab beberapa persoalan yang akan saya berikan sebentar lagi. Hazimah, saya akan bertanyakan, sejauh manakah awak memahami dan mengamalkan kepercayaan agama Islam tu? Okey, setahu saya agama Islam ni menitik beratkan supaya mencegah kepada kemungkaran dan melakukan kepada kebaikan. Maksudnya dalam Islam ni kita perlulah berbuat baik kepada orang lain dan seeloknya kita mencegah kepada kebaikan, keburukan. Tapi apabila kita sebagai manusia ni ada juga melakukan keburukan, tapi kita boleh top up dia dengan contoh dalam Islam kita boleh berzikir, selawat, supaya dosa-dosa kering tu boleh terhapus. Seterusnya, apakah yang awak tahu dan faham berkenaan agama Islam dan orang Islam kat Malaysia ni? Okey, setahu saya agama Islam ni adalah agama rasmi di Malaysia. Dan juga majoriti penduduk di Malaysia ni pun adalah agama Islam. Jadi setahu saya orang Islam di Malaysia ni agama Islam di Malaysia ni mudah untuk kita pelajari dan mudah untuk kita amalkan, kerana apabila umat Islam di Malaysia ni majoriti, jadi mudahlah untuk kita lakukan bersama. Dan soalan terakhir saya adalah, apakah cadangan awak tentang cara yang terbaik untuk pupuk keharmonian antara agama-agama kat Malaysia ni? Okay, bagi saya lah kan, di Malaysia terdapat pelbagai agama, contohnya Hindu, Buddha, Kristian, Islam. Jadi dengan cara kita menghormati agama masing-masing, kita dapatlah memupuk keharmonian antara kita. Sebab respect each other ni penting supaya boleh beri kepercayaan kepada mereka tentang agama kita sendiri. Jadi itu sahaja temu bual kita pada hari ini berkaitan yang menganuti agama Islam.